Shalom, nama saya Pastor Graham dari Christ Baptist Church Kuching. Dan kali ini saya akan membawa firman mengajar mengenai keluarga yang berjaya. Keluarga yang berjaya. Keluarga ialah satu-satunya institusi yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam buku Kejadian fasa yang pertama, Tuhan memilih Adam untuk menakluk, berkuasa, dan Tuhan membentuk Hawa daripada tulang rusuk dia. Tuhan mengambil berat mengenai kebahagiaan, kesihatan, dan kemajuan keluarga. Setiap kejayaan pasti ada pemimpinnya. Begitu juga dengan sebuah keluarga. Sebab itu, peranan bapa di institusi keluarga ini amatlah penting sekali untuk menentukan kejayaan keluarga itu. Peranan seorang bapa mempunyai peranan yang penting sekali di dalam sebuah keluarga yang sehat, bahagia, menuju kepada ambang kejayaan dan kemenangan. Bapa ialah pemimpin. Pemimpin untuk memimpin sebuah keluarga bukan saja dengan hanya nama saja pemimpin, nama saja bapa, tetapi pemimpin yang mempunyai visi tegas dan lemah lembut. Inilah pemimpin keluarga yang membawa keluarganya menuju kepada kejayaan. Fungsi pemimpin, saya pakaikan istilah ini atau kata kunci ini 3M. M, yang pertama, bapa mengajar. Yang kedua, menjadi jurulatih. Yang ketiga, membapakan. Dia mengajar untuk membentuk karakter anak-anaknya. Dia menjadi jurulatih untuk membetulkan perjalanan anak-anaknya. Dia membapakan mereka untuk membimbing mereka takut akan Tuhan. Membimbing mereka supaya kehidupan mereka itu tidak terumbang-ambing, terikut-ikut dengan budaya dunia ini yang menuju kepada kebinasaan. Bapa yang berjaya, mau berjaya sebagai seorang pemimpin, dia harus mempunyai 3H ini. Okay? Inilah strateginya sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin yang mengajar, yang menjadi jurulatih, dan yang membapakan. Dan 3H ini ialah heart, head, dan hand. Apakah saya maksudkan itu? Head bercakap mengenai sentiasa mahu menambahkan ilmu pengetahuannya. Ya, head ini berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Jikalau bapa itu tidak berpengetahuan, macam manakah dia boleh membawa keluarganya kepada tahap, level yang tinggi lagi? Macam manakah dia boleh membawa keluarganya menuju kepada ambang kejayaan? Sebab itu, seorang bapa haruslah ingin belajar dan ingin diajar. Dia harus rajin untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuannya sebagai bapa. Contohnya apa yang sentiasa dilakukan, seminar, family seminar. Ikutlah bapa ya dengan family seminar, sebab itu boleh menambahkan ilmu pengetahuan kamu. Itu boleh menambahkan pengalaman kamu, belajar daripada keluarga yang lain. Fathers must have a teachable heart. Yang kedua, hati. Hati berbicara mengenai apa? Hati berbicara mengenai kasih sayang. Mengenai kasih sayang, sebab itu saya katakan, bapa
Engkau tegas waktu kamu mendisiplinkan anak, tetapi juga mempunyai kasih sayang. Tegas, tetapi lemah lembut. Jangan memanjakan anak. Ya, jangan memanjakan anak. Jikalau kamu membawa anak pergi ke supermarket, ya, mau membeli belah, dan anak kamu melihat toy, ya, mainan ini dan sana, dan dan anak dia mentah, anak itu lagi mentah, dia mahu apa yang dia lihat. Bukan dia mahu, bukan itu diperlukan dia. Jadi bapa jangan memanjakan anak. Jikalau anak mau membeli bahan itu, benda itu, jangan terikut-ikut dengan kata-kata anak. Jangan terikut-ikut dengan kata anak. Jangan memanjakan anak. Tetapi kamu, bapa, emak, tahu apa yang diperlukan anak. Dan kita membeli apa yang diperlukan mereka. Untuk apa? Untuk kegunaan mereka saja. Bukan untuk memanjakan mereka. Sebab itu amatlah penting sekali. Yang ketiga, hand. Hand mengenai apa? Hand mengenai apa yang kita lakukan. Ya, bapa jangan menjadi direktur di rumah, hanya cakap, hanya menjadi pengarah saja, mengarahkan anak buat ini, buat itu, ya. Bapa haruslah menjadi contoh dan melakukan sesuatu untuk mereka boleh lihat. Dengar di sini, bapa, kamu seperti televisi yang ditontoni oleh anak-anak. Dan jikalau kamu sebagai orang yang hero di televisi itu, ya, waktak macam mana yang kau mau mainkan? Kamu mau menjadi waktak yang bagus, yang boleh memberi contoh, yang boleh dipelajari oleh anak kita itu. Amin. Bapa haruslah mengambil tempatmu, ya. Jangan menyerahkan tanggungjawab itu kepada istrimu. Amen. Bapa, kamu ialah pemimpin di sebuah keluarga. Yang ketiga, apakah lagi peranan bapa di institusi keluarga itu? Bapa ialah gembala. Katakan, bapa ialah gembala. Bapa juga berperanan seperti gembala di rumah. Doma dia ialah istri, anak-anak, dan seisi keluarganya. Peranan bapa sebagai gembala meletakkan siapa? Meletakkan Tuhan menjadi pusat di keluarga itu. Dia mendirikan altar di rumah mereka itu. Bermaksud dia memimpin seisi keluarganya menyembah Tuhan dan kongsikan firman Tuhan. Bahkan waktu MCO ini, waktu COVID ini, ya, kita tidak boleh keluar, tidak boleh pergi ke supermarket, dan ambillah kesempatan ini. Amen. Ambillah apa? Kesempatan ini menjadi ruang dan peluang untuk mengakrabkan lagi keintiman pergaulan sebuah keluarga itu. Ya, dengar Bapa, pemberian yang paling penting, yang paling bagus diberi kepada anak bukan benda-benda yang boleh dilihat itu, ya, tetapi yang paling penting diberi kepada anak ialah firman Tuhan. Sebab itu peranan bapa sebagai gembala di rumah amatlah penting sekali. Ya, sebab firman boleh menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesihatan keluarga itu. Jikalau keluarga tidak sehat, apa yang berlaku? Ya, karakter mereka tidak sehat, dan mereka boleh mempengaruhi komuniti kita juga tidak sehat. Sebab kesihatan komuniti dimulakan di keluarga itu. Ya, firman boleh membentuk karakter,
membentuk nilai kehidupan anak-anak kita. Jikalau tidak dibimbing, tidak diajar, maka nilai kehidupan mereka akan terikut-ikut dengan nilai dunia ini. Ya, dengan nilai dunia ini yang boleh membinasakan mereka. Amen. Sebab itu Bapa sebagai gembala haruslah mengambil berat mengenai kepentingan mendidik anak, mengajar anak mengenai kepentingan firman Tuhan. Jikalau bapa tidak mengambil tempatnya sebagai gembala di rumah, apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Misalnya, jikalau bapa pulang dari kerja, ya, balik ke rumah dan cepat-cepat melihat Facebook dia, melihat newspaper dia, dan tidak mempedulikan keluarga, apa yang berlaku? Ya, yang berlaku, maka anak itu akan belajar daripada dunia ini. Amen. Dunia ini yang menggembalakan dia pula. Dan macam manakah cara dunia menggembalakan anak? Berlainan. Maka jikalau bapa mengabaikan tanggungjawabnya, anak itu akan binasa. Anak itu akan sengsara. Anak itu akan tidak ada masa depan. Ya, tidak ada masa depan. Kenapa? Sebab dunia ini, dengar di sini, dunia ialah penuh dengan kejahatan. Macam manakah dunia boleh mengajar anak kita? Yang benar ialah hanya firman Tuhan. Saya berdoa agar setiap keluarga mendirikan rumah institusi keluarga itu di atas batu asas, yaitu Yesus Kristus yang membawa keluarga dan seisi keluarga itu menuju kepada ambang kejayaan. Tidak menjadi mangsa dunia ini. Tidak menjadi mangsa dunia ini. Tetapi menjadi pemenang. Yes, menjadi pemenang. Itulah tujuan dan kehendak seorang bapa di sebuah keluarga itu. Agar keluarganya akan menuju ke ambang kejayaan. Yang ketiga, bapa harus berperanan menjadi bapa yang membapakan anak. Amen. Yang apa? Yang membapakan anak. Ya, bapa jangan menjadi pengarah, tetapi menjadi bapa yang lemah lembut, mempunyai kasih sayang dan tegas kepada anak untuk mengajar dan mendisiplinkan anak. Amen. Untuk mengajar dan mendisiplinkan anak. Dia tegas sebab dia amatlah mengasihi anaknya. Dia tidak mahu anaknya menjadi mangsa dunia yang ganas ini. Tetapi mahu melihat setiap potensi, setiap kebolehan, setiap kecerdikan anak-anak dia tidak dipersia-siakan. Bapa mahu melihat masa depan anak-anaknya terjamin dan cerah. Dia mahu anaknya berjaya dalam setiap bidang yang dia cempuri. Tetapi kunci, ya, dengar di sini, there is no shortcut into success. Ya, tidak ada jalan lintas untuk berjaya. Dan kunci yang kita mau pakai di sini untuk kejayaan sebuah institusi keluarga ialah di dalam buku Melaki atau Malakai pasal keempat, ya, ayat kelima dan yang keenam. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Inilah mengenai pergaulan antara dua generasi. I want to repeat that. Pergaulan antara dua generasi. Dua generasi. Generasi bapa, generasi anak. Apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-6? Hati bapa kepada anak
anak kepada bapa. Jikalau tidak, apa yang berlaku? Jikalau tidak, kutukan akan datang kepada generasi muda itu, generasi anak itu. Dan kita tidak mahu kutukan datang kepada anak kita, kepada generasi yang muda. Lihatlah apa yang berlaku kepada muda-mudi sekarang. Ya, banyak bapa yang tidak mengambil tempat mereka yang sebenarnya sebagai bapa. Apa yang berlaku? Anak tidak mau tinggal di rumah. Mereka senang sekali dengan berfoya-foya dengan kawan-kawan mereka. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke karaoke, pergi apa saja. Ya, yang mereka mau lepak saja di luar sana. Dan mereka lebih senang sekali dengan kawan-kawan mereka menjadi mat rempit. Dan apalagi ya, melakukan sesuatu yang boleh menghiburkan diri mereka. Bahkan banyak juga muda-mudi sekarang bahkan jatuh kepada perkara yang jahat seperti dadah, ya, gangsterism, banyak sekali. Tetapi sebagai orang Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan, kita tidak mahu anak-anak kita jatuh kepada jerat kuasa kegelapan itu yang menuju kepada kebinasaan. Ya, kita tidak mahu mereka jatuh, tetapi kita mahu mereka diberkati. Seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Jikalau hati bapa kepada anak, anak kepada bapa, dua generasi ini bekerja sama, maka urapan Elijah akan datang kepada mereka, akan mengurapi kehidupan generasi baru itu. Ya, dan generasi yang diurapi dengan urapan itu, generasi itu akan bangkit menjadi umat yang takut akan Tuhan, menjadi umat bukan menjadi generasi yang menjadi mangsa, tetapi menjadi pemenang. Generasi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, untuk menyentuh, dan untuk mengubah kehidupan. Generasi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang kepada dunia yang gelap ini. Ya, dunia yang gelap ini. Dan dengar di sini, dunia ini penuh dengan kegelapan dan tujuan dia ialah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Bapa, keluarga yang takut akan Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang bekerja sama dengan dua generasi ini, yang generasi yang tua dan yang muda. Oh, maka that family is the hope. Keluarga itulah menjadi harapan kepada community kita, kepada negeri kita, kepada dunia Malaysia ini. Amin. Bahkan yang lain pula. Go beyond. Amen. Inilah sebabnya Bapa harus mengambil tempatmu yang sebenarnya sebagai Bapa membapakan anak-anak kita. Jangan membiarkan dunia ini membapakan mereka. Mereka akan menuju kepada kebinasaan kelak. Tetapi kita mahu setiap ruang dan peluang yang ada ini dipakai untuk membapakan mereka, untuk menjadi anak yang sempurna dan menuju kepada kejayaan. Amin. Dan peranan anak pula. Apakah peranan anak? Ya, peranan anak saya ambil di dalam buku Efesus pasal ke-6, ya, yang mengatakan anak harus menghormati ibu bapa. Di Kolose 3 ayat ke-20, anak harus mentaati ibu bapa. Di dalam buku Amsal mengatakan pasal yang pertama ayat ke-8 dan 9, anak harus mendengar kata-kata ibu bapa. Dan jikalau mereka menghormati, mentaati, dan mendengar ibu bapa, apakah janji firman Tuhan? All is well. That's what the word of God says. That is the promise. Itulah janji firman Tuhan. Semua keadaan itu bagus. All is well with them. And one more. Satu lagi berkat. Engkau akan panjang umur. Anak, engkau mau panjang umur? Mau apa yang kamu lakukan berjaya? Yes. Dan kuncinya, menghormati ibu bapa,
mentaati ibu bapa, dan mendengar kata-kata ibu bapa, maka all is well with you. Semuanya akan menjadi bagus untuk kamu. Apa yang kau sentuh, apa yang kau buat, apa yang kau lakukan akan diberkati. Amen. Kamu mau diberkati? Dengar kata-kata firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan penuh dengan janji berkatnya. Penuh dengan apa? Penuh dengan janji berkatnya. Untuk kesimpulan kesimpulannya, peranan seorang bapa di institusi keluarga sangat penting. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi jurulatih, dia menjadi bapa untuk membapakan. Untuk membapakan menuju kepada kemenangan, kemakmuran, dan kesejahteraan dan kemenangan. Haleluya. Sebab itu, seorang bapa haruslah mengambil tempatmu. You must take your rightful place as a father. Kamu harus mengambil tempatmu yang sebenarnya sebagai bapa. Sebab kita tidak mahu anak kita, generasi yang muda ini menjadi mangsa kuasa kegelapan, kuasa dunia ini, tetapi kita mahu mereka menjadi generasi pemenang. Amin. Menjadi generasi pemenang. Generasi yang akan takut akan Tuhan. Generasi yang melayani Tuhan. Generasi yang menerangkan dunia ini. Generasi yang diurapi, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Dan maka generasi itu, dan keluarga itu yang dikatakan seperti yang dikatakan di buku Yosua, pasal ke-24 ayat ke-15b. Yosua katakan, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah kuncinya. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah kunci kejayaan, kebahagiaan sebuah institusi keluarga. Dengan itu, saya berdoa agar ajaran ini boleh memberkati kita. Sebagai keluarga pemenang. Kita mahu menang di dalam dunia yang gelap ini. Kita mahu menang sebab Yesus sudah menang. Dan Yesus ialah asas kehidupan kita. Amen. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amen.